Okay, so guys, saya akan explain untuk soalan nombor 6. Okay, seperti mana yang ditanya oleh kawan-kawan kamu dalam grup lah untuk soalan nombor 6. Okay, untuk dapatkan magnetic field strength untuk komponen X dan juga komponen Y. Okay, dan seterusnya macam mana kita nak dapatkan magnitude dan juga directions of a resultant magnetic field strength. Okay, soalan nombor 1, 2 dan juga soalan nombor 3. Okey, ini salah satu contoh vektor yang diberikan kepada kamu. Okey, B ni merupakan magnetic field strength yang kamu akan belajar nanti untuk semester yang kedua lah. Okey, so magnetic field strength, di mana magnetic field strength ni merupakan vektor quantity. So dia ada arah, dia ada dia punya magnitude. Alright, so kita boleh representkan kita punya vektor B ni dengan menggunakan anak panah dan kita letak atas Cartesian coordinate seperti mana yang digambarkan dalam figure yang pertama. Okey, so macam mana nak solve? Okey, kamu dah buat soalan latihan soalan nombor 4 iaitu resolving vector. Okey, tetapi resolving vector tu adalah resolve sahaja. Okey, untuk satu vektor dan seterusnya. Okey, yang ni sekarang ni kita ada 3 vektor which is B1. Okey, kita ada B1. Okey, kita ada B1, kita ada B2, kita ada B3. So kita ada 3 vektor. Okey, kita ada 3 vektor, kita nak cari paduan dia. Dengan kata lain, resultant ni merupakan paduan. Bahasa mudah yang biasa kita guna nak cari jumlah. Tetapi kalau saya kata jumlah, kamu pergi tambah pula. Tak boleh tambah macam biasa sebab dia arah yang berbeza. Alright, so macam mana nak dapatkan magnetic field strength pada X component merujuk kepada jumlah B pada X component. Okay, so jumlah B pada X component. Okay, in other words, so B kita ni kita kena tambahkan by inch untuk komponen X sahaja. Okay, so BX, jumlah BX sama dengan B1 pada X komponen tambah B2 pada X komponen tambah B3 pada X komponen. Okay, so yang mana satu? B1X, B2X, B3X ni. Okay, kita tengok balik gambar rajah ni. Okay, yang mana B1X, yang mana B2X. B1 yang ini. Okay, ini adalah B1. So B1 bila kita resolvekan pada komponen X, so kita akan dapat ini merupakan vektor untuk B1X. Okay, so B2 pula yang ni B2. Okay, so kita resolve pada X komponen. So ini merupakan B2X. Okay, yang ni pula adalah B3. So B3 kat sini, so kita ada 2 komponen. Okay, kita tindih je. Okay, kita tindih je kepala anak panah ni nak menggambarkan ada 2 vektor pada komponen X ke sebelah kiri. Okay, kita labelkan ini sebagai B3X. Okay, so kamu lukis elok-elok dalam kamu punya buku latihan. Okay, saya conteng kat sini nampak macam serabut. Okay, so lukis elok-elok pada buku latihan kamu. Alright, so itu merupakan komponen untuk B1, B2, B3 pada X komponen. Tapi bukan kita nak cari satu persatu, kita nak cari jumlah dia. Okay, so jumlah B pada komponen X. Ini jumlah dia. Okay, so kita nak cari ini. Nak cari jumlah B pada komponen X. Okay, so macam mana nak dapatkan jumlah B pada komponen X? B1X. Okay, kita resolve B1 pada komponen X, kita akan dapat B1 cos theta untuk komponen X campur. Kalau kita tengok B2 kita ni, please take note, B2X arah dia ke kiri. So bila arah ke kiri daripada origin, kita consider nilai dia negatif. Negatif B2 cos theta tambah negatif juga sebab bila kita resolve B3, kita akan dapat arahnya ke kiri juga. So B3, yang ni nak guna cos ke ataupun sin? So kalau nak guna angle kita ni yang diberikan 60 darjah, so untuk dapatkan X komponen dia akan jadi sin. Sin theta. So clear yang tu Yang tu macam mana kamu nak clearkan, tengok balik dalam modul. Ada dia bagi tahu bila nak guna sin, bila nak guna cos. So kita gantikan dengan nilai-nilai yang diberi. B1 magnitude dia yang diberi adalah 20 Tesla. So 20 cos 45 darjah tambah dengan negatif 40
cos 60 darjah tambah negatif 80 sin 60 darjah. Okey, so ini merupakan step dia macam mana untuk kamu dapatkan magnetic field strength for component X. Okey, so bukan inch tetapi nak cari jumlah. Okey, soalan nombor 4 kamu dah cari inch. Okey, so setiap vektor kamu kena resolve pada komponen X, pada komponen Y. Okey, sekarang ni soalan dia refer kepada kita ada 3 vektor, so kita nak dapatkan jumlah ketiga-tiga vektor tersebut pada komponen X dan juga pada komponen Y. Alright, so begitu juga untuk komponen Y, soalan nombor 2 ni, okay, refer kepada soalan nombor 2, magnetic field pada komponen Y, in other words kita ada jumlah BY. Okay, so jumlah BY kita ada B1Y tambah B2Y tambah B3Y. Okay, so untuk soalan nombor 2, saya nak minta kamu cuba buat. Okay, saya dah terangkan soalan yang pertama. Untuk dapatkan X komponen, macam mana kita nak selesaikan. Okay, untuk soalan nombor 2, okay, tapi saya tinggallah jawapan ni untuk kamu tekan kalkulator. Okay, tapi untuk soalan nombor 2, saya nak kamu try sendiri. Okay, resolve terlebih dahulu pada gambar rajah kamu. B1Y arah dia ke mana, B2Y arah dia ke mana, B3Y arah dia ke mana. Okay, so resolve pada komponen Y ataupun resolve pada paksi Y. Alright, so barulah kamu boleh tahu sama ada kita punya nilai dia positif ataupun dia punya komponen dia positif ataupun komponen negatif. Okay, so untuk Y komponen pula, kalau arah dia ke atas, okay, untuk arah vektor ke atas, kita consider nilai komponen dia adalah positif. Okay, kalau arah dia ke bawah, okay, consider nilai komponen dia adalah negatif. Okay, so tapi kita punya equation kita tetap tambah okay, sebab dia adalah paduan merujuk kepada jumlah. Okay, cuma nilai komponen saja sama ada positif atau negatif refer kepada dia punya arah. Alright, so itu menjawab kepada soalan kawan kamu tanya tentang magnetic field strength for component X ataupun components along X direction. Okay, so same goes dengan magnetic field strength of component along Y direction. Alright, so kita refer kepada soalan nombor 3 pula. Okay, ada kawan kamu tanya macam mana nak dapatkan resultant dia. Okay, yang kamu cari sekarang ni adalah jumlah BX. Okay, berapa nilai dia daripada jawapan untuk soalan yang pertama. Okay, kemudian jumlah BY untuk soalan nombor 2. So sekarang kita nak cari paduan. Apa itu paduan? Okay, so cuba tengok vektor ni. Kamu ada komponen X, vektor komponen X. Okay, katakanlah ini jumlah BX. Kamu ada vektor komponen Y, jumlah VY. So jumlah di antara BX dengan BY. Okay, ini kamu dah belajar vektor masa zaman SPM dulu ni. Okay, so kalau ingatlah, okay, macam mana kita nak cari paduan, macam mana kita nak cari resultant untuk jumlah BX dengan jumlah BY. So kita akan dapat jumlah BX, jumlah BY, inilah resultant dia, jumlah B. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, okay, tengok di sini untuk gambar rajah vektor kita ni, paduan kita punya vektor. So macam mana nak dapatkan dia punya nilai jumlah B ni berdasarkan kepada matematik yang kamu dah belajar sebelum ni. Okay, itu yang kawan kamu ada formula ke? Formula dia sebenarnya bukan formula yang kata orang formula yang dicipta. Ini memang base kepada kita punya teorem Pythagoras. Okay, so nak dapatkan jumlah B paduan dekat sini, jumlah B, okay, sama dengan jumlah BX square tambah jumlah BY square. Okay, kemudian square root. Alright, so ini cara nak dapatkan dia punya resultant ataupun paduan vektor. Okay, paduan yang kita cari sekarang ni merupakan paduan magnetic field strength. Okay, alright, so gantikan dengan nilai-nilai dia. So kalau kamu punya nilai tu negatif, masukkan je nilai negatif, no problem. Okay, sebab kita gantikan sekarang ni sepatutnya memang nilai saja without negative value.
Okey, sebab kita cari ni pun jumlah B di sini, okay, kita panggil dia ni sebagai magnitude of resultant. Okay, of resultant B ataupun magnetic field strength. Okay, so ini merupakan resultant magnetic field strength. Tapi yang kita cari sekarang ni adalah magnitude, nilai sahaja. So that's why negatif tu kita boleh ignore. Tetapi kalau nak masuk pun no problem, tak ada masalah. Memang kamu akan dapat jawapan yang positif lah. Okay, so gunakan formula ni untuk kamu dapatkan jumlah dia. So jumlah dia kamu akan dapat base kepada jawapan dalam tutorial tu. Kita ada 75.65 Tesla. Okay, so unit fizik, untuk fizik setiap nilai yang kamu cari, setiap soalan ataupun kuantiti yang kamu cari mesti ada dia punya unit. Okay, unit adalah penting, compulsory. So check betul-betul. Tanpa unit jawapan kamu akan jadi salah. Okay, so 75.65 untuk jawapan soalan nombor 3. So yang kamu cari sekarang ni merupakan magnitude. Alright, so katakanlah macam saya kata tadi. Okay, let's say katakan base kepada soalan tutorial jawapan kamu ni. Okay, bila kira soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama, jawapan jumlah BX nilai dia adalah negatif. Manakala soalan nombor 2 pula, jumlah BY jawapan dia adalah positif. Okay, value yang kamu dapat negatif positif. So kena tahu yang ini penting untuk kamu tentukan arah resultant magnetic field. Okay, so nak tentukan arah dia, refer kepada jumlah BX, refer kepada jumlah BY yang kamu dapat, dan kamu kena lukiskan vektor dia. Okay, sebagai contoh, jumlah BX negatif, maksudnya jumlah BX negatif, arah dia adalah ke kiri. So ini jumlah BX, nilai negatif. Manakala jumlah BY pula kamu dapat positif. So jumlah BY positif, arah dia ke atas. So ini jumlah BY. So jumlah dua ni, di antara BX dan juga BY, kamu akan dapat resultant dia kat sini. So inilah jumlah B yang kamu dah kira magnitude di atas tadi dengan jawapan 75.65 yang ni. Okay, so inilah dia punya resultant dia. Kat sini duduk dia. Dia mesti duduk di antara dua vektor kanan dan kiri tu. Angle yang kita nak cari inilah merupakan dia punya direction. So ini angle daripada x-axis. So macam mana nak dapatkan angle pada x-axis? So guna formula ini, tangent theta, okay, sama dengan summation of BY divide by summation of BX. Okay, so kita akan dapat nilai dia, summation of BY berapa nilai dia. Okay, so refer kepada jawapan tadi, jawapan ke atas. BY kita dapat 8.78, manakala BX pula kita dapat 75.14 ataupun negatif 75.14. Okay, so tekan kalkulator, dapatkan angle dia. So theta sama dengan tangent arc, tangent 8.78 per dengan negatif 75.14. Okay, so kamu akan dapat jawapan untuk angle dia lah ataupun direction dia. So itu adalah untuk soalan nombor 6. Macam mana nak dapatkan dia punya resultant, macam mana nak dapatkan dia punya magnitude, nak dapatkan dia punya component, okay, magnetic field strength for component X dan juga component Y. Okay, so boleh tengok berkali-kali video ni, tapi tak clear juga, maklumkan kat saya, nanti saya bagi tahu yang lain. Okay, so itu saja. Thank you guys.